Dibawakan secara langsung dari Angkasa Puri Kota Media. Ini adalah debat model baru ekonomi Malaysia dan saya Syed Menawar akan gantikan saya. Saya Zulfitri Yusof dari Astro Awani. Anda boleh menyaksikan peristiwa yang penuh bersejarah ini, debat yang penuh debaran ini di seluruh platform kami di Astro Awani dan juga di seluruh platform RTM, di mana inilah masa dan juga detiknya untuk kita melihat penghujahan dua ahli politik kita untuk mencari solusi yang terbaik untuk ekonomi negara. Ya, mutakhir ini kita semakin melihat bagaimana debat membudaya. Saya kira ia sesuatu yang harus digalakkan kerana perdebatan berkait tentang perkara yang asasi, khususnya dasar-dasar. Apatah lagi kita membincangkan tentang ekonomi, tentu saja ia harus dibincangkan dengan penuh kematangan agar kita dapat membina negara ini secara lebih makmur. Dan sudah pasti saya ingin terangkan format debat ini, bagaimana ianya akan dijalankan untuk malam ini. Debat ini terbahagi kepada 4 pusingan, di mana pada pusingan pertama, kedua-dua pendebat akan mengemukakan hujah pembukaan. Masa yang ditetapkan adalah 12 minit. Seterusnya, di pusingan kedua, pendebat akan menjawab 2 soalan daripada moderator dan masa yang ditetapkan hanya 5 minit. Pusingan ketiga pula, pusingan yang saya kira paling menarik sekali, di mana sesi silang soalan oleh kedua-dua pendebat. Masa yang ditetapkan untuk soalan 1 minit 30 saat dan 4 minit untuk jawapan. Dan pusingan keempat, kedua-dua pendebat mempunyai masa sebanyak 6 minit untuk sesi penggulungan. Dan format ini telah dipersetujui oleh kedua-dua pendebat kita pada malam ini dan diharapkan para pendebat dapat memanfaatkan masa yang diperuntukkan dengan berhemah. Loceng kiraan akan mula dibunyikan pada 30 saat yang terakhir dan kami mungkin nampak mesra dan comel tapi amat garang meneliti waktu untuk malam ini. Ya, sidang hadirin turut memenuhi dewan ini. Apa kata kita memberikan tepukan kepada kedua-dua pendebat, Yang Berhormat Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, dan Yang Berhormat Syahir Sulaiman, Ahli Parlimen Bacot. Anda sudah bersedia untuk mendengar hujah, mendengar visi dan juga misi mereka? Kita mulakan pusingan pertama dan dimulakan dengan pembentangan selama 12 minit. Saya mempersilakan Yang Berhormat Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebagai sebuah negara yang pesat membangun, Malaysia sudah tentu ada banyak cabaran. Dan salah satu cabaran yang paling utama ialah bagaimana kita nak mengimbangi di antara kemajuan ekonomi yang terus berdaya saing dengan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi ini sampai kepada setiap rakyat. Saya faham ramai yang merasa bahang cabaran ekonomi mutakhir. Kos sara hidup adalah isu yang mengesani setiap keluarga. Maka sejak 20 tahun yang lepas, ada yang mempersoalkan sama ada negara kita ini masih ada potensi untuk menjadi kuasa ekonomi yang berjaya mensejahterakan keluarga dan rakyat. Malaysia adalah antara negara yang paling cemerlang pencapaian ekonomi sebelum ini. Antara tahun 1967 hingga 1999, pertumbuhan ekonomi negara kita berkembang pada kadar purata 9% setiap tahun. Dan itu adalah antara perkembangan ekonomi yang terbaik di dunia dalam abad ke-20. Sepanjang tempoh itu juga, gaji dan juga pendapatan purata rakyat telah meningkat sebanyak 14 kali ganda. Namun sejak tahun 2000, pertumbuhan ekonomi kini menjadi lebih perlahan pada kadar yang separuh sahaja, iaitu 4.5%. Dan dengan segala ketidaktentuan ekonomi global yang berlaku, itu menyebabkan negara kita, ekonomi kita dan rakyat kita terdedah kepada perkara-perkara yang di luar kawalan kita dan itulah yang sebahagiannya telah diterjemahkan menjadi beban sara hidup kebelakangan ini. Baik. Jadi apa punca yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara kita semakin perlahan sejak tahun 2000? Untuk mengembalikan potensi ekonomi negara, sudah tentu mana-mana pentadbiran sebelum, sekarang dan selepas ini bertanggungjawab untuk mengenal pasti punca-punca utama dan melaksanakan dasar serta program yang berkesan untuk mengatasi punca-punca ini.
Sebahagian daripada punca ini telah kita ketahui berpuluh tahun. Saya tak perlu ulas panjang. Contohnya, sistem ekonomi yang tidak berupaya mengekang rasuah kerana tata kelola yang lemah dan sikap amanah orang politik sendiri yang semakin terhakis. Kita tak perlu habiskan terlalu banyak masa. Cuma saya nak ingatkan bahawa perkara ini sedang dan kini sedang diuruskan oleh kerajaan perpaduan. Sebab itu kalau Perdana Menteri Saudara Anwar mengulangi tiap-tiap hari mengenai pentingnya tata kelola ini, kita jangan terlalu cepat panas telinga kerana itu sebenarnya salah satu punca utama kepada masalah ekonomi negara. Tapi lebih parah lagi apabila tata kelola yang lemah dan akhlak beramanah di kalangan pemimpin, pentadbir dalam ekonomi kita yang semakin terhakis sebelum ini, rakyat pula terpaksa hidup dengan pentadbiran demi pentadbiran yang sudah hilang punca dan tidak fokus untuk menyelesaikan punca-punca masalah ekonomi ini. Akhirnya selepas 20 tahun, masalah-masalah ini telah menjadi masalah struktur yang sebati dengan ekonomi kita dan tidak lagi boleh diselesaikan dengan kaedah-kaedah lama. Dia seperti seolah-olah kekotoran-kekotoran yang bila tidak dibersihkan lama, dia menjadi karat. Jadi, kita kena terima hakikat bahawa punca pertama kelemahan ekonomi negara datangnya daripada ahli-ahli politik dan pemimpin sendiri. Sebab itu saya ingat yang pada peluang ini, orang seperti saya, Saudara Syahir, dan juga semua ahli politik di luar, kita wajar mohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia kerana pemimpin-pemimpin yang lemah, baik kami yang ada sekarang, baik yang pernah berada di dalam pentadbiran-pentadbiran sebelum ini, pemimpin yang tidak fokus dan tidak terlatih dalam menguruskan ekonomi telah menyebabkan negara kita tidak berkemampuan mengatasi masalah-masalah struktur ini dengan lebih awal. Dan masalah struktur ini boleh dibagikan kepada 3 masalah struktur utama. Pertama, ekonomi kita semakin ketinggalan berbanding dengan pesaing-pesaing kita. Kita terlalu selesa dengan limpahan ekonomi yang dibawa oleh industri yang berasaskan kepada kekayaan semula jadi kita. Contohnya khazanah minyak, contohnya industri peladangan. Industri-industri ini telah menjana hasil yang lumayan sebelum ini sehingga menyebabkan kita lalai untuk mempercepatkan lagi untuk kita menaik taraf industri lain. Akibatnya sebagai sebuah negara, kita tidak menaikkan gaji pekerja dalam sektor-sektor penting seperti perkilangan dan perkhidmatan kerana kita selesa dengan kegiatan ekonomi sedia ada kerana upah yang rendah akan tetap memberi pulangan hasil yang lumayan. Sekarang kita semakin bermasalah kerana untuk bersaing atas kelebihan upah yang rendah semata-mata, negara-negara jiran seperti Vietnam, Indonesia, Filipina, mereka juga menawarkan kos upah yang lebih rendah kepada pelabur-pelabur. Pada ketika ini barulah kita sedar bahawa kita ketinggalan dalam persaingan teknologi dan kepakaran. Kerana kita sepatutnya berada dalam kumpulan ekonomi yang bersaing dengan negara-negara seperti Korea, Jepun, China dan Eropah. Sebaliknya kita masih terperangkap dengan model ekonomi yang lama. Masalah struktur yang pertama ini kemudiannya membawa pula kepada masalah struktur yang kedua, iaitu gaji yang dibayar kepada rakyat adalah terlalu rendah dan tidak naik seiring dengan kenaikan harga barang sejak 20 tahun yang lalu. Antara perkara pertama yang saya lakukan sebagai Menteri Ekonomi ialah mengarahkan supaya statistik gaji diusahakan dan diterbitkan setiap suku tahun. Laporan statistik gaji yang baru saja diluncurkan minggu lalu mengesahkan hipotesis bahawa gaji yang rendah adalah masalah struktur nombor 2 dalam ekonomi negara kita. 50% dari pekerja kita dibayar bawah RM2,600 sebulan, iaitu hanya RM20 sahaja lebih tinggi dari garis kemiskinan
isi rumah yang terkini iaitu RM2,580. Kemudian gaji penengah untuk anak-anak muda yang baru pertama kali bekerja antara umur 20 ke 24 tahun hanyalah RM1,682 sebulan, iaitu hanya RM182 lebih tinggi daripada gaji minima. Gaji yang rendah ini menyebabkan ekonomi kita menghadapi kesukaran untuk membangunkan bakat-bakat yang boleh menghasilkan ekonomi yang berinovasi dan bernilai tinggi, yang kemudiannya memanjangkan lagi masalah kita yang terperangkap dengan ekonomi bernilai tengah. Dan masalah struktur yang kedua tadi kemudiannya menyebabkan pula masalah struktur ekonomi yang ketiga, iaitu kedudukan kewangan kerajaan yang lemah. Pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan menyebabkan kerajaan-kerajaan sebelum ini bergantung kepada berhutang untuk membiayai projek-projek untuk merangsang ekonomi. Sahabat baik kepada saudara Syahir sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, cukup gemar untuk mengumumkan pakej-pakej perangsangan. Yang terbaru mengumumkan pakej rangsangan untuk Selangor pula. Tapi rakyat perlu tahu bahawa merangsang ekonomi dengan cara berhutang hanyalah meninggalkan bala kepada generasi muda yang akan menanggung hutang ini. Bila pertumbuhan ekonomi lebih perlahan dan gaji rakyat juga rendah, kutipan cukai kerajaan juga terhad. Lebih tenang apabila kerajaan mengambil sikap terus menghulurkan wang dan subsidi tanpa tersasar untuk meredakan kemarahan rakyat mengenai kos sara hidup tanpa menyelesaikan masalah-masalah pokok. Dan saya bagi contoh berkali-kali. Soal harga barang contohnya, kecenderungan kerajaan sebelum ini ialah menabur subsidi bila ada gangguan kepada bekalan makanan dan harga. Tetapi tidak disertakan dengan program-program khusus untuk menambah bekalan makanan kerana menabur wang itu lebih mudah daripada mengusahakan industri tani dan bekalan makanan yang mampan. Akibatnya, kerajaan demi kerajaan terus berhutang sehingga hutang kita telah mencecah 1.5 trilion ringgit di akhir tahun lalu, termasuklah tanggungan hutang skandal-skandal kewangan akibat tata kelola yang lemah. Jadi, ketiga-tiga masalah struktur ekonomi ini tidak lagi boleh diselesaikan dengan kaedah yang lama, iaitu berhutang demi menutup masalah ekonomi negara. Jadi sebab itu, apabila saudara Anwar membentangkan kerangka ekonomi madani, tujuannya ialah untuk menganjakkan pendekatan ekonomi negara untuk memberi pil ekonomi yang lebih radikal untuk kita menyelesaikan masalah-masalah pokok ini. Saya akan huraikan pil ekonomi ini. Sudah tentu mesti ada soalan daripada moderator mengenai pil ekonomi ini. Tapi saya nak sebut juga bahawa sebahagiannya telah pun berjalan. Untuk cipta industri baru contohnya, sebab itu kita lancarkan pelan peralihan tenaga. Kerana ini industri yang mendapat pelaburan paling tinggi dalam dunia. Ia bukan saja akan mencipta peluang-peluang ekonomi dalam bidang yang boleh menarik pelaburan besar, tetapi ia juga boleh menjadi daya tarikan kepada pelabur-pelabur kerana banyak syarikat berteknologi tinggi yang mahukan tenaga bersih untuk memindahkan operasi mereka ke negara ini. Saudara Anwar juga telah umumkan tentang dasar gaji progresif yang akan menaikkan gaji pekerja awam dan swasta. Ini kali pertama kerajaan campur tangan dalam menetapkan gaji semua pekerja. Jadi insya-Allah semua ini bukan lagi rancangan-rancangan, program-program ini telah dilancarkan. Sebab itu saya tahu dalam hati pun saya ingat saudara Syahir pun menahan diri dari rasa kagum kerana kerajaan perpaduan sekarang berjaya membangunkan program-program ini dalam tempoh 8 bulan sedangkan mereka 33 bulan tak ada penyelesaian. Okey, baik. Terima kasih YB Rafizi Ramli. Okey. Saya teruskan dengan YB Syahir Sulaiman. 12 minit untuk hujah pembukaan anda. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Moderator, saya ada 2 disclaimer sebelum saya proceed dengan hujahan saya. Yang pertamanya, saya tidak pernah berdebat. Ini kali pertama saya berdebat dan takdirnya saya kena berdebat dengan seorang menteri. Yang keduanya, YB Rafizi, seorang menteri, saya ahli parlimen pembangkang. So, YB Rafizi ada banyak advantage, DOSM bawah dia, jentera kerajaan, media bawah dia. So, it's not really a level playing field dengan izin. Bagaikan gajah bertemu sang kancil. Saya kecil je, tapi sang kancil ni walaupun kecil, akalnya panjang. Tuan Moderator, tajuk yang akan kita cerakinkan pada malam ini ialah model. Model baharu ekonomi Malaysia. Pendekatan saya pastinya berbeza dengan YB Rafizi. Saya akan tekankan aspek fundamental, the boring stuff dan realiti denyut nadi yang dihadapi oleh Makcik Kiah, Uncle Lim, Mr. Mutu, juga rakan-rakan Foodpanda dan Grab driver. Juga adik-adik graduan yang masih tercari-cari peluang pekerjaan. Terdapat 4 persoalan yang penting yang perlu kita jawab pada malam ini berkenaan model baharu ini. Apakah matlamatnya? Ke mana nak dibawa? Jangan nak pusing-pusing, tak tahu nak pergi ke mana. Yang kedua, apakah terasnya supaya kekal kukuh? Yang ketiga, apakah platformnya? Apakah program-programnya? Dan yang keempat, apakah hasilnya? Moderator, sebelum kita melangkah jauh, kita perlu berterima kasih kepada dan terhutang budi kepada our founding fathers. Bapa-bapa pengasas negara yang telah meletakkan asas-asas yang penting dalam pembentukan dan pembangunan negara. Tunku Abdul Rahman, bapa kemerdekaan, federalisme, demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, ekonomi pasaran terbuka. Tun Abdul Razak, bapa pembangunan, dasar ekonomi baharu, meletakkan national unity sebagai matlamat utama, bukannya economic growth. Dan Tun Dr. Mahathir Mohamad, dasar wawasan negara, wawasan 2020. Ini bagi saya adalah satu tapak tanah yang diwariskan kepada kita untuk kita bina rumah baharu yang lebih selesa. Melangkah ke hadapan, jika Tun Razak meletakkan national unity sebagai matlamat DEB, maka saya hari ini, Tuan Moderator, meletakkan national stability. National stability, kestabilan nasional sebagai matlamat utama. Mengapa? Kestabilan adalah satu unsur yang semakin pupus hari ini. Dunia pertembungan kuasa-kuasa besar. Di rantau kita ini, kita tersepit. Bak kata seorang menteri dahulu, elephant fight elephant. Dalam negara juga tidak stabil. Ekonomi tidak stabil. Perdana Menteri tidak stabil. Janji tidak ditepati. Ke hulu ke hilir naik heli. Berlagak seperti selebriti. Tiada hala tuju. Tiada legasi. Jelas, kita perlukan kestabilan. Dan saya meletakkan national stability sebagai matlamat model baharu ekonomi Malaysia. Maka apabila matlamat telah jelas, we need stability. Bukan seperti ekonomi madani yang mahu menjadikan Malaysia sebagai antara 30 ekonomi terbesar dalam dunia. We want to be among the biggest. The biggest doesn't mean the best. We want to be the best. We want to be the stable. Namun apa guna jika yang kaya itu semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dan Makcik Kiah dan rakan-rakan peniaga jalanan terus mengeluh kerana hasil jualan dan keuntungan semakin mengecil. Terpenting di sini ialah pelaksanaannya, execution. I think Minister sangat setuju dengan ini. Bukan janji, bukan manifesto, bukan slogan, apatah lagi bukan pengumuman yang tergesa-gesa. PRN, berbanyak pengumuman. Umum-umum, kemudian baru dikaji dan diperincikan. Tambahan pula, cabaran ekonomi global sangat dinamik.
US, China, Russia, Ukraine dan 1001 legacy issues yang memelenggu negara, 1MDB, SRC, hutang 1.5 trilion, subsidi yang tinggi, gaji yang rendah dan jurang kaya miskin yang semakin melebar. Ini membawa kita kepada trust yang perlu dipasak bagi memacu pertumbuhan dan kestabilan ekonomi negara yang lebih kukuh. Iaitu yang pertama, trust yang pertama, keadilan ekonomi. Yang kedua, kitaran ekonomi. Yang ketiga, kesederhanaan ekonomi. Yang keempat, integriti ekonomi. Pertama, keadilan ekonomi. Berkait rapat dengan sumber pendapatan, source of income. Kerajaan ada panel lain. Belah sini okey, belah sana tak stabil. Pertama, keadilan ekonomi. Berkait rapat dengan sumber pendapatan. Kerajaan. Kerajaan perlukan kutipan cukai. Dan cukai perlu bersifat adil dan inklusif. Peniaga menetapkan harga dan mengaut keuntungan perlu munasabah dan bertimbang rasa. Rakyat dan pekerja mendapat gaji dan upah perlu kemahiran dan produktiviti tinggi. Dalam hal ini, ekonomi, ekosistem percukaian, perniagaan, keuntungan, pendapatan perlu adil, tidak menindas dan tidak counterproduktif. Kiblatnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Al-Baqarah 188. Dan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Al-Baqarah 275. Yang kedua, kitaran ekonomi. Jurang kaya miskin. Bandar luar bandar. Jurang antara kaum, jurang antara negeri dan masalah kemiskinan. Kemiskinan yang tersingkap dan yang terperangkap. Rujuk laporan Dawson. Ini juga amat penting bagi menangani masalah kronisme, nepotisme, monopoli, Alibaba, AP, kartel, orang tengah yang disebut oleh Wabi Rafizi tadi, yang mencengkam ekonomi dan menyakau keuntungan di atas kesusahan rakyat. Kiblatnya Al-Hashr ayat 7, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Yang ketiga, kesederhanaan ekonomi. Trust yang ketiga, kerajaan membazir, disebut Wabi Rafizi. Projek terbengkalai. Kontraktor yang mewah. Peniaga boros, rakyat boros. Masalah hutang kerajaan 1.5 trilion. Hutang isi rumah lebih 80% daripada KDNK. Perlu kepada dasar penjimatan, value for money dan supaya kesal limpahan multiplier effect yang lebih tinggi. Kiblatnya Al-Isra 29, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik wala tabsutha kullal bast fatakunda maluma mahsura. Allah kata, tangan kita ni jangan letak di leher. Jangan kedekut. Dan jangan kamu lepaskan tangan itu seluas-luasnya. Jangan boros. Fatakunda maluma mahsura. Maka kamu nescaya akan terduduk dalam keadaan yang hina. Yang keempat, yang paling penting. Yang paling penting ialah integriti ekonomi, ekonomi integriti. Ini trust yang paling penting. Kalau tiang rumah, ini tiang kat belakang. Tiang belakang, pintu belakang yang sering diserang oleh anak-anak dan makhluk perosak. Dalam kes-kes rasuah, yang didakwa ialah pemberi atau penerima rasuah. Bukan pemberi dan penerima rasuah. Dia salah satu. Contoh yang dituduh dengan 47 pertuduhan. Dia seorang saja, bukan dan, dia atau. Yang memberi tak didakwa. Kes Banglo, kes Terowong sama juga. Dan Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib didakwa, disabitkan kesalahan, sekarang dalam penjara. Dalam penjara. Tetapi yang merosakkan dia, orang keliling dia, masih bebas di luar sana. Jadi kiblatnya ialah la'ana Rasulillah ar-rashi wal murtashi. Ini bukan doa, ini hadis. Itu sebab baik awak diam. Baik awak diam. Rasulullah melaknat ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat perasuah dan penerima rasuah. Ar-rashi wal murtashi itu dilaknat dan bukannya dia atau.
Dalam bab ni, tata kelola disebut oleh Wabi Rafizi tadi lebih janggal dalam bab tata kelola ini. Saya mari daripada Bacok. Di Bacok saya tak jumpa seorang pengerusi masjid dan bendahari masjid orang yang sama. Saya tak jumpa. Tak ada persatuan PIBG, pengerusi PIBG dan bendahari PIBG orang yang sama. Tak ada. Di Pandan mungkin ada. Di Bacok tak ada. Tetapi di Putrajaya ada. Kita jumpa pengerusi dan bendahari orang yang sama. CEO dan CFO orang yang sama. Tata kelola bukan contoh yang baik. Jadi Tuan Moderator, saya kira cukup setakat itu dahululah. Saya ada seminit lagi. Saya nak berhenti di sini dan ayat terakhir saya buat satu observation. Saya buat satu pemerhatian. Kita dengar Wabi Rafizi sebut di awal tadi dalam bahasa Melayu. Dan saya rujuk teks-teks ucapan Wabi Rafizi dalam bahasa Inggeris. Dan teks ucapan Perdana Menteri ketika peluncuran ekonomi madani juga versi bahasa Inggeris. Saya cross-check dengan dokumen-dokumen kertas dasar, policy notes, advisory notes, recommendation daripada IMF dan World Bank kepada negara-negara membangun seperti Malaysia. Saya dapati terlalu banyak persamaan word by word. Saya tak kata Anwar dan Rafizi meniru, tetapi saya kata banyak yang sama. Persoalannya, apakah kiblat dasar ekonomi Anwar dan Rafizi? Saya ada dokumen. Okey, tamat sudah. Terima kasih. Sesi pertama. Ya. Peringatan mesra untuk anda sekalian yang menonton. Kita ada 2 orang pendebat dan harapnya ketika perdebatan berlangsung, kita semua bertenang, kita hadam apa yang sepatutnya dihadam. Dan inilah persungian kedua di mana setiap seorang akan diberi masa 5 minit untuk menjawab satu soalan yang sama oleh moderator kami berdua. Pusingan pertama, Tuan Syed, silakan tanyakan soalan yang sama kepada keduanya. Baik, terima kasih Zul. Cabarannya adalah untuk bertanya soalan yang sama kepada Menteri dan juga tadi persoalan dibangkitkan sekufu atau tidak gandingan perdebatan hari ini. Saya bangkitkan ini kerana kita ada model. Kita bercakap soal model. Mencari model, kita harus melihat struktur. Dan kita ada saja contoh negara yang sudah berjaya mengubah struktur ekonominya. Kita boleh bariskan Korea Selatan, China, Taiwan, UAE, seumpamanya. Tetapi kita mula bercakap soal ekonomi baru ini 2010, modelnya. Dan kita sudah beralih tangan. Banyak Perdana Menteri. Ya, semua sudah merasa. Tetapi kita belum berganjak daripada masalah struktur dan hari ini kita masih berdebat yang sama. Soalan saya kepada kedua-dua. Untuk kita bergenjak dan bangun dengan model baru, kita harus belajar daripada kesilapan lalu. Agar kedua-dua hujah yang tuan-tuan bawa pada malam ini tidak hanya menjadi retorik dan janji seperti mana yang pernah dibawakan oleh semua Perdana Menteri sebelum ini. Saya mulakan 5 minit kepada Saudara Rafizi. Terima kasih, Saudara Syed. Sebelum saya jawab yang itu, boleh saya ambil masa 1 minit paling kurang untuk ulas balik yang Saudara Syahir sebut tadi. Saya masih 5 minit. Ya, masih lagi 5 minit, insya-Allah. Saya tunggu lama sebenarnya, mana modelnya? Saya ingat malam ini saya tak payah berceramah politik, tapi yang saya dapat adalah ceramah politik yang berulang-ulang. Dan alhamdulillah, tapi semua yang disebut itu nampaknya bersetuju dengan yang saya sebut kerana kerjanya hanya mengulang-ulang semua yang saya sebut. Cuma beza dia hanya satu saja, Saudara Syahir menambah dengan dalil-dalil. Jadi saya ingat, betul lah saya kata tadi, Saudara Syahir memang malam ini akhirnya berjaya melepaskan geram selama ini menahan diri untuk kagum. Baik ya? Kepada soalan yang Saudara Syed Munawar tanya tadi, kan model ekonomi baru yang diluncurkan oleh Datuk Seri Najib tahun 2010 dahulu, ada beberapa perkara yang ada persamaan dan telah dikenal pasti masalah puncanya. Yang pertama ialah tentang perangkap
middle income trap ataupun kita tersangkut di rantaian nilai pertengahan. Sebab itu kaedah yang diambil dahulu yang kita perlu pelajari daripada 2010, ada beberapa perkara yang kita perlu elakkan. Pertama ialah pentadbiran yang terdahulu demi untuk melonjakkan kegiatan ekonomi ke arah nilaian tinggi, kita ambil jalan ke arah projek-projek mega. Sebab itu pada ketika itu, kita ada ETP, GTP yang menyenaraikan berpuluh-puluh projek berbilion-bilion dan kita ada beberapa projek-projek skala besar termasuklah MRT, ECRL dan sebagainya, termasuklah 1MDB juga. Yang akhirnya kita tahu bahawa keadaan itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah struktur tetapi hanyalah kosmetik untuk memberi gambaran bahawa negara kita ini sedang rancak ekonominya dan hasilnya kita sekarang ini menanggung hutang 1.5 trilion. Jadi perkara itu cukup penting. Sebab itu kalau ada orang tanya kenapa pentadbiran kerajaan perpaduan sekarang tak umumkan projek, kerana kita nak pastikan apa-apa projek itu mestilah projek swasta yang berdaya saing yang tidak melibatkan daripada peruntukan rakyat. Yang kedua yang kita perlu belajar ialah apabila model ekonomi baru yang diluncurkan tahun 2010 itu, ia banyak menggunakan perunding-perunding daripada luar yang pada pandangan saya mengenepikan penjawat-penjawat awam. Yang digaji, yang nampak gah kerana pada ketika itu untuk ditunjukkan ia gah, tetapi akhirnya selepas segala pelancaran, segala orang kata perkara-perkara yang nampak cantik, untuk dilaksanakan itu kemudian ditinggalkan kepada penjawat-penjawat awam dalam keadaan penjawat-penjawat awam tidak sangat dilibatkan di dalam perancangan terlebih dahulu. Sebab itu sekarang ini juga pendekatannya cukup berbeza. Setiap satu kerangka yang telah diluncurkan setakat ini, baik ekonomi madani, baik pelan peralihan tenaga baru, baik kajian separuh penggal selepas ini, tidak ada satu pun yang dibuat oleh perunding-perunding. Jadi kalau saudara Syahir cuba memberi persepsi seolah-olah ini ditiru daripada IMF, bercakaplah dengan pegawai-pegawai kerajaan yang bertungkus lumus selama ini membuat kerja ini, kan? Dan saudara Syed, ada juga beberapa perkara yang model ekonomi baru 2010 itu tidak ambil kira. Contohnya kerana untuk menangani masalah gaji yang rendah itu satu perkara yang cukup sukar. Jadi model itu langsung tak menyentuh tentang gaji. Sebab itu selama 12 tahun dah kita sekarang, masalah gaji itu menjadi makin buruk dan sebab itulah pendekatan kita sekarang ini ialah untuk memastikan kita campur tangan terus kerana masalah gaji itu bukan masalah sampingan, ia masalah pokok yang perlu kita tangani dengan cepat. Jadi saya ingat ada perbezaan yang jelas pendekatan-pendekatan yang telah kita laksanakan sekarang kerana kita telah ambil teladan daripada kegagalan model ekonomi baru 2010 dahulu. Terima kasih. Baik, YB Syahir Sulaiman untuk soalan yang sama silakan dalam masa 5 minit. Terima kasih. Saya di awal tadi saya sebutkan bahawa dalam kita berbincang tentang model ekonomi, kita perlu clear apakah matlamatnya pertama. Dan saya very clear. Matlamat saya jelas. National Stability. DEB, National Unity. Okey? Okey. Bila jelas matlamat ni macam bumbung. Jadi terasnya ada empat tiang. Saya akan siap model saya nanti. Hujung tu saya akan siap model saya. Jadi teras yang pertama tadi, saya dah sebut tadi. Keadilan ekonomi, kitaran ekonomi, kesederhanaan ekonomi dan integriti ekonomi. Jadi empat ini adalah tiang, teras. Dan selepas ini akan ada platformnya, akan ada dindingnya dan apakah hasilnya. Jadi inilah model. Kita nak bincang ni ialah model, bukannya program. Dan saya dengar di awal pembentangan YB Rafizi tadi bercakap tentang problem statement. Problem je. Problem itu ini. Problem. Dengar. The first few minutes is always about problems. Problem statement. There is no action.
separuhnya baru. Itu kita boleh cerakinkan sama-sama. Dan saya kagum dengan kawan saya di EPU, di IBN Negara. Mereka sangat dedikasi, bekerja di bawah menteri-menteri yang hebat. Dan saya sebutkan di awal tadi, antara cadangan structural reform for economic growth, 3 pillars, economic policy priorities. Pertama, investment. Kedua, fiscal responsibility. Yang ketiga, structural reforms. Ini bukan dokumen kerajaan. Wording sama, nak sebut wording sama. Typical structural reforms. Ini bukan model saya dah sebut model saya tadi. Ini model saya, sini senyap, sana masalah tak stabil. So you see, it's very simple. Labour market, more adaptable and responsive. Liberalize service sector. Dasar tenaga nak di-liberalize. Dan improve the quality of public taxation. Tak apa lagi. World Bank, Februari 2023. Efforts to rebuild fiscal buffers should be driven by higher revenue collection and better spending efficiency. Ini common. And a move toward targeted subsidies is required. Dokumen IMF, Mac 2023. A gradual fiscal consolidation strategy is needed to rebuild buffers. Critical investment is needed. Monetary policy should tighten further. Naik OPR. IMF. Ministerial address by the Honourable Rafizi Ramli, Minister of Economy, Invest Fair 2023, 3 Jun 2023. Institutional reforms are prerequisite. This administration will focus on fiscal consolidation, resource allocation, high value industries. Wording sama. Dan tak tahan tu, dia suruh buat 3-4 perkara sama. Nombor 1 sama, nombor 2 sama, 3 sama, 4 pun sama. Saya nak sebut sini bukan apa. Kita kena ada identiti. Kita kena ada model ekonomi kita ni, kita kena ada hala tuju. Kena ada hala tuju. Yang pertama, nak pergi ke mana? Yang keduanya, kena ada identiti. Dan ini bulan kemerdekaan. Kita kena patriotik. Kita kena patriotik. Jadi yang saya sebut tadi itu, matlamatnya dan 4 terasnya itu coming from my heart. Dan saya rujuk kepada dan saya expand dasar ekonomi baru. A two-pronged strategy. Ultimate aim ialah national unity, two-pronged strategy, serampang 2 mata, poverty eradication and to restructure the society. Okey, terima kasih YB Shahir. Pusingan pertama untuk soalan daripada moderator. Kami rasa sejuk tapi panas di sana. Tapi tenang semuanya kerana kita rasa profesionalism oleh kedua panelis dan juga pendebat sangat terselah. Kita juga perlu profesional juga sebagai penonton untuk menghadam dan juga tenang dengan suasana yang ada. Tapi dalam masa yang sama, soalan saya kepada kedua-dua YB saya ni mudah sahaja. Ahli politik yang baik sentiasa bekerja untuk pilihan raya, pemimpin memikirkan tentang masa depan. Ada dasar yang tidak populis untuk ahli politik, tak menang undi. Tapi adakah anda berani untuk melaksanakan dasar yang radikal walaupun mungkin tak popular untuk menang undi setiap kali pilihan raya? YB Rafizi, 5 minit untuk anda. Terima kasih. Saya macam biasa, saya ambil 1 minit untuk jawab dululah kan. 4 minit cukup untuk saya jawab soalan moderator. Saya pelik kita berbahas ke kelas membaca ini ni. Kan?
Sebab itu saya ajak berbahas kerana rekod-rekod daripada Presiden PAS sampai ke sekarang ni orang paling pandai dalam PAS pun, moderator tanya soalan lain, dia tak jawab, dia pusing-pusing. Baik ya. Ada sebentar tadi ada jugalah disebut tentang tata kelola dan sebagainya mengulang-ulang, tapi disentuh kononnya dibacuk kalau ada imam bendahari masjid tak boleh orang yang sama. Saya rasa saudara Syahir dan kebanyakan di sebelah sana sebenarnya tidak faham sebenarnya aturan kementerian-kementerian. Ya. Belanjawan kita dan perbelanjaan negara ada dua bahagian. Satu ialah perbelanjaan mengurus, satu ialah perbelanjaan pembangunan. Belanja mengurus ini ialah belanja-belanja yang bayar gaji, bayar hutang dan sebagainya yang tidak sangat sebenarnya melibatkan perbelanjaan-perbelanjaan besar. Yang itu di bawah Kementerian Kewangan. Belanja pembangunan yang melibatkan contohnya projek bina jalan, buat bangunan dan sebagainya, belanja pembangunan itu sekarang ini di bawah Kementerian Ekonomi, di bawah saya. Jadi tak timbul soal seorang Perdana Menteri kawal dua-dua. Sebelum ini keadaan itu berbeza kerana perbelanjaan pembangunan itu berada di bawah Perdana Menteri. Jadi bila Perdana Menteri dialah juga mengawal perbelanja pembangunan, dia juga mengawal belanja mengurus, itu yang jadi masalah. Jadi sebab itu sekarang ini Saudara Anwar Ibrahim sebenarnya dari segi kuasa berbelanja itu lebih rendah daripada saya, Saudara Syahir. Kalaulah saudara tumpukan perhatian kepada perbahasan di Parlimen, saudara tak timbulkan perkara-perkara remeh macam itu kerana tidak pernah ada Perdana Menteri yang melepaskan kuasa belanja pembangunan. Hanya Anwar Ibrahim seorang sekarang dilepaskan kepada saya. Baik jawab soalan tadi Sudah tentu dasar yang tidak popular, radikal tetapi sangat-sangat diperlukan ialah pensasaran semula subsidi pukal. Sebelum ini kita dah mencecah sampai 90 bilion ringgit setahun. Yang kita bayar subsidi RON 95, subsidi elektrik, subsidi diesel, subsidi LPG dan sebagainya. Sehingga ke satu peringkat yang kalau harga minyak mentah kekal pada harga $80 setong seperti yang ada sekarang ini, belanja kita mungkin mencecah 100 bilion ringgit untuk bagi subsidi kepada semua. Masalahnya kalau 100 bilion ini kita gunakan dengan cara yang sama, kita bagi subsidi secara pukal, satu ia tidak berlaku adil kerana orang asing pun dapat juga. Kemudian orang yang kaya dapat juga. Sedangkan dari segi penggunaan minyaknya, RON 95, orang yang miskin di Macuk contohnya menggunakan sangat sedikit berbanding dengan orang yang kaya di Damansara Utama. Jadi sudah tentu untuk kita mensasarkan semula subsidi-subsidi pukal ini, sudah tentu itu akan menyebabkan beberapa perubahan. Termasuklah contohnya harga elektrik contohnya bila kita sasarkan semula. Tapi kita pastikan bahawa hanya mereka yang menggunakan elektrik yang lebih tinggi berbanding dengan 90% rakyat, mereka kena bayar harga sebenar. Dan penjimatan itu akhirnya kita boleh gunakan untuk membiayai pelbagai program lain yang akhirnya sampai kepada rakyat. Itu baru elektrik yang telah dilaksanakan setakat ini. Sudah tentu kita kena sasarkan semula subsidi minyak RON 95, subsidi diesel dan sudah tentu bila perkara ini nak dibuat akan ada pihak-pihak yang tidak bersetuju kerana mereka merasakan bahawa itu hak. Tapi untuk kepentingan negara, terutamanya mengukuhkan kedudukan kewangan kita, kita perlu melakukan ini dan saya yakin selepas dilaksanakan dalam 4 tahun lagi apabila keadaan kewangan kita kukuh, rakyat akan terus menyokong keputusan yang dibuat itu. Terima kasih. Okey, terima kasih Wabil Hafizi. Wabil Syahir, 5 minit dari sekarang. Teruskan dengan soalan yang sama. Soalan yang sama. Maknanya kita sama je. Seminit dua jawab saya dulu baru jawab soalan. Saya nak jawab soalan moderator dulu.
Memang seorang ahli politik itu, dia tidak boleh hanya mengejar kemenangan pilihan raya semata-mata. Dia perlu berani membuat tindakan dan perubahan dasar walaupun keputusan itu tidak popular. Contoh paling hebat ialah Tuan Guru Ni Abdul Aziz, almarhum. Tuan Guru Ni Aziz ini bagi saya seorang tokoh pemimpin ulama umara reformis. Membuat perubahan dasar, perubahan struktur, reformasi institusi tanpa janji, tanpa manifesto. Dan saya pernah berkunjung ke rumah beliau selepas beliau tidak lagi menjadi Menteri Besar. Beliau buat satu confession kepada kami, satu arahan yang beliau berikan. Dia kata, ini perkara pertama yang hamba buat. Hamba panggil pegawai kewangan negeri dan hamba arahkan pindahkan akaun bank kerajaan dan juga JLC daripada bank konvensional kepada bank Islam tanpa mesyuarat. Tanpa mesyuarat. Kenapa? Benda yang ada dalam Quran. Selepas itu, merayu. Datanglah manager-manager bank ini daripada KB, daripada HQ, kata tak boleh macam ni Tok Guru. Jangan letak satu bank saja. Kita belajar kita punya diversification, risk. Never put all your eggs into one basket. Tapi Tok Guru jawab, kata hamba nak buat lagu mana? Hamba ada saja baku Islam. Tapi hebatnya Tok Guru Ni Aziz tahun 90. Masa tu tak ada lagi. Masa tu hanya ada tertingkap Islam. Masuk kaunter Maybank, 10 kaunter, hujung tertingkat Islam. Berkembang menjadi subsidiary, full-fledged Islamic banking. Maybank Islamic, CIMB Islamic, Hong Leong Islamic, Public Bank, semua ada. Jasa besar, beraninya Tok Guru Ni Aziz. Dan banyak lagi saya boleh bagi contoh lepas-lepas ni. Okey, maknanya benda ni boleh buat. Walaupun tak popular, walaupun tanpa mesyuarat. Tapi beraninya Tok Guru, dah banyak lagi saya boleh sebut ni. Pasal arak, pasal judi boleh. Ada 2 minit lagi. Tok Guru sebut. Tok Guru panggil dialog dengan ketua-ketua agama. Ni yang sebut pasal keberkatan ekonomi. Ekonomi juga. Tanya apa hukum minum arak. Tanya apa hukum minum arak kepada agama kamu. Tok Guru kata. Kepada ketua-ketua agama ni. Tok Sami, Buddha, Siam. Kata mereka jawab, minum arak boleh dalam agama kami. Tok Guru jawab, okey, kalau boleh, sila. Jual sesama kamu, minum sesama kamu, tapi kami tak boleh. Tutup. Untuk kamu buka. Judi, mereka kata agama kami larang. Tak baik. Tok Guru kata, kami pun haram. Jadi Tok Guru pun tutup premis judi. Selang beberapa bulan, tak habis lagi. Selang beberapa bulan, datang sekumpulan isteri-isteri dan anti-anti. Orang Kelantan tahu cerita ni. Ucap terima kasih kepada Tok Guru. Tok Guru, buat apa mari? Tok Guru, terima kasih pada Tok Guru. Anti-anti ni. Kenapa? Suami kami sudah tidak mabuk-mabuk. Suami kami sudah tidak pukul-pukul. Tak pukul orang, tak pukul-pukul dah. Suka hati kami sekarang. Alhamdulillah. Jadi nak sebut bahawa soalan tadi, maknanya sebagai seorang pemimpin, dia boleh tanpa mengira tindakan itu populis ataupun tidak. Dan tentang tata kelola tadi, Perdana Menteri pegang Menteri Kewangan, saya nak ingatkanlah. September 16, 2015, Facebook Rafizi Ramli. Rang Undang-Undang Persendirian, PM tidak boleh jadi Menteri Kewangan. Okey. Saya ulang. September 16, 2015, Facebook Rafizi Ramli pakai mask lagi. Bukan tipu ni. Rang Undang-Undang Persendirian. Rang Undang-Undang Persendirian, PM tidak boleh jadi Menteri Kewangan. Terima kasih. Okey, terima kasih YB Shahir Sulaiman. Okey, baiklah. Redakan suara anda. Ya. Redakan ketegangan yang ada.
kita berehatlah dahulu. Kita akan kembali dengan pusingan ketiga lebih mendebarkan. Mohon kesabaran semua kerana masing-masing YB akan bertingkah bertanya soalan antara satu sama lain. Kita berjeda terlebih dahulu. Hasil perpaduan bersama. Inisiatif sudah bermula. Pembaikan dan pembaharuan dilaksana. Demi negara, rakyat sejahtera. Ketika harapan masih menyala bagi membina negara bangsa. Mandat rakyat paling utama atas nama Malaysia. Langsung Grandstand PRU DUN ke-15 Sabtu 12 Ogos 2023 mulai 8 pagi di TV1 saluran berita RTM dan RTM Klik. Bertemu kembali kita dalam debat model baharu ekonomi Malaysia yang dipancarkan secara langsung dari Studio M1 Media City Angkasa Puri, dipancarkan juga kepada anda di seluruh platform kami di Astro Awani dan juga di platform RTM. Dan ini adalah pusingan ketiga, pusingan soal jawab, pusingan silang soalan pendebat di mana setiap satu soalan ada 1 minit 30 saat dengan jawapan 4 minit, di mana dalam pusingan ini 2 soalan akan diajukan oleh YB Rafizi, 1 minit setengah soalannya, 4 minit jawapan, dan seterusnya 2 soalan pula diajukan oleh YB Syahir kepada YB Rafizi. Dan kalau sudah pun bersedia, YB Rafizi, soalan pertama anda. Terima kasih. Saya yakin saudara Syahir sedia maklum tentang keadaan hutang dan kedudukan fiskal negara. Dan ia tidak perlukan seorang menteri untuk tahu. Malah segala persediaan saya pada hari ini ialah berdasarkan Google sahaja sebab semua data dah ada di DOSM. Tak perlukan persediaan daripada kementerian-kementerian. Jadi saudara Syahir pun berada dalam keadaan yang sama dengan saya dari segi kedudukan untuk berbahas pada hari ini. Jadi saya pasti saudara Syahir sedia maklum dalam keadaan hutang negara yang tinggi yang tidak dipertikaikan oleh sesiapa pun. Jadi soalan saya, apakah saudara Syahir akan menggunakan kaedah yang sama yang Kerajaan Kelantan baru-baru ini menggunakan dengan Kerajaan Persekutuan, iaitu memohon agar hutang-hutang yang dia dah belanja dimaafkan tanpa dia bayar? Adakah kalau PAS dan saudara Syahir menduduki kerusi yang boleh mengawal ekonomi negara, adakah itu kaedah yang digunakan oleh saudara Syahir dan PAS untuk menyelesaikan hutang Kerajaan Persekutuan sekiranya PAS diberi amanah untuk mengendalikan ekonomi negara? Okey. YB Syahir, 4 minit daripada sekarang, jawapan anda. Terima kasih. Hutang secara asasnya wajib dibayar. Itu secara asasnya. Kita kena setuju bahawa hutang, tak ada hutang yang boleh dimansuh dan tak ada janji untuk mansuhkan hutang PTPTN pun tak boleh kita percaya. Maknanya hutang ini cara asasnya perlu dibayar. Yang kedua, federalism. Hubungan state dan juga federal government. State sebagai anak, ada masa-masa tertentu mereka perlukan bridging financing. Ada masa-masa tertentu sumber pendapatan kerajaan negeri itu tidak cukup pada bulan tersebut. Jadi perlu kepada soft loan mana-mana. Dan kita tengok pada dalam kita punya akaun Kerajaan Persekutuan akan disenaraikan hutang kerajaan-kerajaan negeri. Kerajaan-kerajaan negeri ini bulan 1, bulan 2, bulan 3 kena bayar gaji. Tapi mungkin dia punya hasil mereka itu mungkin masuk bulan 4, bulan 5, bulan 6. Bayaran royalti Kelantan yang ditangguh-tangguh, yang dinafi-nafikan itu, 5% tak ada, 20% apatah lagi. Jadi ini adalah asasnya.
Jadi yang disebut oleh Wabi Rafizi tentang spesifik request daripada Kerajaan Negeri Kelantan, saya berpegang pada prinsip yang samalah. Hutang perlu dibayar. Hutang perlu dibayar. Tetapi anak dengan ayah punya hubungan tu mungkin ada pertimbangan. Mungkin kita boleh tangguh-tangguhkan. Biasalah. Kita kena bayar. Kita kena bayar. Tetapi kita boleh refinancing ataupun kita adjust kita punya mortgage, itu biasa. Bukan dengan ayah pun, dengan bank pun boleh buat. Jadi ini, federal government sebagai ayah kepada state government. Dan federal government pula dengan bank negara. Dan sebenarnya bank negara ataupun federal government ini juga menerbitkan bond. Bond ini disubscribe oleh institusi seperti PNB, tabung haji dan seumpamanya menggunakan deposit caruman rakyat. Jadi itulah kitaran hutang yang berlaku dalam negara kita. Jadi ringkasnya, secara prinsip tadi, saya kira hutang perlu dibayar dan sebagai federal government, jika ada ruang-ruang untuk pertimbangan, tengok pada anak kita ni, anak kita ni mungkin bulan tu putus duit, mungkin bulan depan baru ada duit, kita boleh bagi. Tapi yang penting, kena bayar dan kita boleh bincang dari segi tempoh masa pembayaran. Terima kasih. Ya, kita masih di dalam sesi silang soal. 1 minit 30 saat kepada YB Rafizi bertanyakan soalan. 4 minit untuk dijawab. Silakan YB Rafizi. Terima kasih. Kecewa saya langsung tak jawab soalan. Saya tanya, kalau PAS mentadbir kerajaan persekutuan, macam mana nak bayar hutang yang 1.5 trilion tu? Dia cerita anak ayah lah itu pusing semua kan. Jadi tapi saya tak dapat jawapan lah kan. Cuma yang saya berterima kasih, maksudnya saya dalam mesyuarat dengan Kerajaan Kelantan lepas ini boleh maklumkan bahawa pimpinan muda ahli Parlimen Bacok tidak walak dengan kerajaan PAS kerana dia kata hutang kena bayar. Baik. Soalan kedua, baik. Soal pendapatan kerajaan negeri tadi kan. Negeri-negeri lain seperti Negeri Sembilan dan Melaka sebenarnya lebih kecil daripada Kelantan pun. Dan dia tak ada hasil sebesar Kelantan pun kerana dia tidak ada kekayaan semula jadi macam Kelantan. Malah negeri macam Negeri Sembilan dan Negeri Melaka ini tak ada pun dapat peruntukan yang sebesar daripada kerajaan persekutuan seperti Kelantan. Jadi saya nak saudara Syahir bandingkan pengalaman Negeri Sembilan dan Melaka dengan Kelantan. Macam mana Negeri Sembilan dengan Melaka yang lagi kecil kurang peruntukan itu lebih maju dan lebih sejahtera rakyatnya berbanding dengan Kelantan yang masih lagi negeri termiskin di Semenanjung sedangkan dapat peruntukan yang cukup besar daripada kerajaan persekutuan. Sila jawab soalan. Kita 4 minit diberikan kepada YB Syahir. Silakan. Yang pertama tadi saya dah jawab. Yang kedua ni nak compare Kelantan, Negeri Sembilan dan Melaka. Dan saya boleh bagi real experience. Ayah saya orang Kelantan, mak saya orang Melaka. Okey? Dan saya merantau, setiap kali saya balik Kelantan, masuk border, jeli sampai ke Bacok, hujung. Daripada saya kecil sampai saya itulah rupa jalannya. Federal Road. Itulah rupa jalannya. Saya masuk Melaka, Tol Aikroh sampai ke kampung Bukit Serindit, berubah setiap kali saya balik. Poin saya ialah federalism. You tak rasa Kelantan dinafikan? Masa YB Rafizi pembangkang pun benda sama. Royalty dinafikan sampai sekarang. Federalism. 33 tahun Kelantan di bawah pentadbiran PAS. 90 saya darjah 1 sampai sekarang. 33 tahun PAS bawah Kelantan di bawah PAS tidak pernah merasa nikmat federalism
sebagaimana yang dinikmati oleh Negeri Sembilan dan juga Melaka. 33 tahun. Okey? Kecuali 2 tahun saja. 2 tahun saja. Apabila Kerajaan Kelantan dan Kerajaan Persekutuan bersama-sama di bawah Tan Sri Muhyiddin dan juga Datuk Seri Ismail Sabri. 2 tahun ini barulah ada proposal atas meja nak restructure air, nak buat empangan, nak buat jalan. Barulah boleh ahli parlimen masuk sekolah. Dulu tak boleh. Sekarang tak boleh juga. Jadi nak banding Kelantan dengan Negeri Sembilan dengan Melaka. You all tak rasa? You all tak rasa? Jadi pembangkang, tangan diikat, sepatut dapat RM100, royalti dinafikan. Terengganu, dapat royalti. PAH menang 99, hilang royalti. Ini, dan you nak compare. Tapi hebatnya Kelantan boleh survive. I'm telling you the secret. Kelantan ni, kalau GDP lah, kita belajar equation dulu lah. GDP ni, C plus I plus G plus X minus M. Ini kan formula. Consumption plus investment plus government spending. Negeri lain, government spending tinggi. Kelantan, yes, kita admit, government spending very low. But the consumption, purchasing power Kelantan sangat tinggi. Orang Kelantan, rumah biasa, tapi harta, tanah, lembu, kambing. Mereka ni menyimpan aset, bukan berbelanja. Jadi inilah economic cycle yang ada di Kelantan ini, walaupun tidak dipacu oleh government spending, tetapi dipacu oleh consumption dan juga investment. Terima kasih. Okey. Kita bagi peluang untuk YB Shahir minum air sedikit, tapi seterusnya YB Shahir 1 minit 30 saat untuk bertanyakan soalan kepada YB Rafizi dan 4 minit untuk menjawab YB Shahir soalannya. Tuan Moderator, saya untuk sesi ini kita ada 1+1. Satu soalan campur satu soalan kan? Ya. Saya nak minta izin dengan YB Menteri. Saya nak rangkum satu soalan. Sekali tanya, tapi ada sub-question yang simple. Dia straightforward. A or B question. Macam jawab 8 minit lah. Boleh, yes. Saya akan bagi Setuju. the floor. Okay. Kalau itu persetujuan pendebat, kita pun bersetuju. Saya jawab 8 minit, okey. Yes. Cuma saya bagi. Sebentar. Timer dia akan memberikan kesan kepada produksi. Tak apa. Timer itu akan terus sampai habis. Ya, tapi masa masih lagi berjalan untuk YB Shahir menanyakan soalan. Okay. Ada 51 saat berbaki. Ya. Maknanya formatnya saya akan bagi a set of A or B question dan saya beri seluah masa untuk YB Rafizi ulas sampai habis masa. Soalan-soalan ini, soalan yang ditanya bukan soalan politik sangat, tapi soalan yang pernah ditanya dan pernah dijawab oleh our founding fathers. Dan soalan ini akan menentukan kita nak bergerak ke mana ekonomi kita ni 50 tahun yang akan datang. Soalan yang pertama. 22 saat berbaki. Okey. Soalan yang pertama is A or B. Federalism or state empowerment? Saya nak tanya tu terus jawab. Lepas tu terus ulas lepas tu. Itu tak ikut format. Sebab itu saya tanya. Dengan format yang telah dipersetujui, dia tanya, saya jawab 8 minit lah. Saya kira sudah dipersetujui format ini daripada awal. Okey. Itu format. Okey, kalau begitu. Jangan alih tiang gol, dia setuju, masa lain datang dia nak buat lain. Baik. Kita perlu ikut format. Kita harus pegang pada format yang telah dipersetujui dari awal sebelum bermula. Jadi soalan yang pertama sudah berakhir. Soalan kedua. Jawab terus lah. Okey, sabar para penonton. Saya minta anda tenang terlebih dahulu. Saya nak bagi lebih ruang kepada YB Rafizi jawab. Okey, sekarang ni balik pada format asal lah. Ya, soalan itu juga tidak berbentuk model ekonomi. Saya berikan budi bicara YB Rafizi. 4 minit untuk respon kepada soalan yang pertama.
Soalan yang pertama tadi ialah, saya tak tahu yang panjang itulah, tapi akhirnya dia jadi 3 perkataan saja. Federalism atau state empowerment. State empowerment kan. Negara kita dibentuk berdasarkan perlembagaan. Dan perlembagaan itu ialah sesuatu yang telah jelas mengikut jadual-jadualnya. Ada jadual persekutuan, ada jadual negeri dan ada jadual bersama. Dalam konteks Persekutuan Malaysia juga ada Sabah dan Sarawak yang mempunyai konteks yang berlainan dari segi kuasa dan juga sumber yang sepatutnya diberikan. Jadi saya tak faham kenapa Saudara Syahir nak bawa benda yang memang telah termaktub di dalam perlembagaan bahawa masing-masing mempunyai tanggungjawab masing-masing dan kuasa masing-masing. Dan model persekutuan ini telah berjalan dengan baik di semua negeri-negeri lain yang duk bising pasal mempersoalkan tentang model persekutuan ini hanya Kelantan dengan Syahir seorang saja. Yang lain okey je, tak ada masalah. Sebab itu ambil contoh model persekutuan yang ada sekarang ini telah pun mengimbangi di antara kuasa dan juga sumber yang ada di peringkat kerajaan persekutuan dengan juga di peringkat kerajaan negeri. Contohnya, kerajaan persekutuan mengutip cukai dan ada perkara-perkara yang perlu ditanggung oleh kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan perlu berlaku adil kepada semua sebaik yang mungkin. Jadi saya ambil contoh, Saudara Syahir cuba beri gambaran, itu sajalah hujah dia sampai sekarang ni. Yang Kelantan dianaktirikan. Sedangkan saya dah sebut berkali-kali, dah masuk dalam parlimen, tapi dia buat-buat tak faham bahawa sebenarnya peruntukan yang diberikan kepada kerajaan Kelantan itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada negeri-negeri lain. Tetapi tidak pernah cukup. Sebab itu, dia kembali kepada persoalan federalism ataupun state empowerment. Kerana kedua-dua ini adalah perkara yang bergerak seiringan mengikut perlembagaan kita. Ada negeri yang bila dia tumpukan kepada yang mana bidang kuasa kerajaan negeri, bekerjasama pula dengan kerajaan persekutuan, negeri-negeri itu walaupun hasil buminya tak banyak macam Kelantan, walaupun peruntukan persekutuannya tak banyak macam Kelantan, tetapi ia boleh menjadi jauh lebih baik daripada Kelantan. Itu yang saya sebut tentang Melaka dan Negeri Sembilan tadi. Masalah kita ialah sekiranya kerajaan persekutuan, tak kisahlah parti mana jadi kerajaan persekutuan ni, telah menjalankan tanggungjawab mengikut perlembagaan, dah bagi peruntukan, dah tolong, dah buat perancangan, tetapi kerajaan negeri itu tidak cekap mentadbir. Yang masalah dia ialah bukan soal peruntukan federalism, soalnya kalau ada kerajaan negeri yang tidak mahir dan hanya sibuk berpolitik, akhirnya bagilah empowerment macam mana pun kepada kerajaan negeri itu. Yang kita ada ialah bukti-bukti seperti air Kelantan Sendirian Berhad yang sampai sekarang tak selesai lagi. Jadi sebab itu bagi saya, dia tak timbul soal federalism atau state empowerment. Ini telah dipersetujui sejak negara kita merdeka lagi, bahawa ia mestilah bergerak seiringan, masing-masing ada tanggungjawab. Sebab itu kerajaan negeri, jangan mudah bila kamu gagal, kamu tuduh kepada ini semua masalah kerajaan persekutuan. Gagal, mengakulah gagal macam di Kelantan sekarang. Terima kasih. Ya, soalan kedua susulan 1 minit 30 saat YB Syahir kepada YB Rafizi. 1 minit 30 saat. Soalan kedua lah. Saya pilih yang senang lah untuk YB Rafizi. Soalan pertama itu dijawab oleh Tunku Abdul Rahman. Soalan yang kedua ini oleh Tun Razak. Adakah YB Rafizi mahu meneruskan dasar-dasar affirmative action ataupun kita sepenuhnya kepada meritokrasi? Terima kasih. Kita berikan sedikit masa untuk set timer. 4 minit timer. Untuk silakan YB Rafizi. Terima kasih. Ya, kita akan meneruskan dan menambah baik dasar-dasar yang bersabit dengan
memberi keadilan sosial mengikut keperluan dan juga kumpulan. Sebab itu soal meritokrasi atau tidak ini perlu dilihat dalam konteks negara kita. Ambil contoh, seorang pelajar daripada Baco, dia mungkin dapat 8A atau 7A, tidaklah secemerlang seorang pelajar Melayu juga daripada Damansara Utama yang pada setiap hari dia ada private tutor. Jadi soal affirmative action ataupun bantuan seperti yang telah dijamin di dalam perlembagaan kita ialah soal memastikan setiap anak-anak kita yang ada potensi mendapat keadilan sosial dan keadilan ekonomi untuk dibantu. Sebab itu ia tidak boleh dilihat semata-mata dari lensa pariti semata-mata yang tidak mengambil kira banyak lagi faktor-faktor lain. Seorang anak yang cemerlang di Kapit contohnya, walaupun dia hanya 5A, tetapi kalau dia kena berjalan sampai 5 km pergi sekolah, sudah tentu anak itu lebih cemerlang daripada anak saya di Putrajaya. Jadi tak timbul soal itu, Saudara Syahir. Yang timbul sekarang ialah bagaimana dalam keadaan negara kita lebih ramai yang cerdik, yang muda-muda. Dalam keadaan kita nak pastikan bahawa lebih ramai mendapat kemudahan yang hampir sama di mana-mana, di mana kita nak cari wang supaya kita boleh tambah lagi kemudahan dan keadilan sosial ini kepada semua, supaya kita tidak sampai bergenerasi bergaduh pasal meritokrasi lawan affirmative action. Affirmative action, meritokrasi dan sebagainya, ini adalah tanggungjawab kita kepada anak-anak kita untuk pastikan mereka dapat peluang yang sama. Yang masalahnya ialah sekiranya di sebalik affirmative action, di sebalik meritokrasi ini disalahgunakan untuk kumpulan-kumpulan tertentu sahaja yang akhirnya mendapat kelebihan sehingga menidakkan kumpulan lain atau anak lain yang selayaknya juga patut mendapat bantuan daripada kerajaan. Itu isu dia. Jadi dia tak timbul soal perkara pokok, dia timbul beberapa perkara tentang perincian. Tetapi yang lebih penting ialah soal bagaimana kerajaan kita membina lebih banyak infrastruktur. Sekolah, universiti. Kalau universiti itu cukup dan dapat memberikan ruang yang sepenuhnya kepada jumlah-jumlah anak-anak yang lepasan SPM yang semua cemerlang, maka tak timbul soal affirmative action, soal meritokrasi ini. Kerana tempatnya mencukupi. Dia jadi isu apabila kedudukan kewangan negara kita ini semakin lemah sehingga menyebabkan kerajaan tidak ada kemampuan untuk menyediakan kemudahan-kemudahan dan peluang-peluang kepada seberapa ramai yang mungkin. Sebab itu maka akan timbul soal kuota, soal kena beratur dan sebagainya. Ia berbalik kepada sebenarnya perbahasan asal kita, iaitu apakah model ekonomi yang kita perlukan supaya dengan kedudukan kewangan yang lebih mampan, maka itu membolehkan kerajaan memperuntukkan lebih banyak untuk membina infrastruktur pendidikan, peluang-peluang perniagaan supaya kita boleh luaskan, kerana itu akhirnya juga membantu untuk memperkuatkan struktur ekonomi seperti yang saya ulas awal-awal tadi. Baiklah. Tamat sudah pusingan ketiga, sesi silang soal pendebat. Kini kita masuk ke pusingan keempat, pusingan penggulungan, di mana setiap pendebat diberikan masa sebanyak 6 minit. Saya mulakan dengan YB Syahir Sulaiman. Silakan, 6 minit bermula sekarang. Terima kasih, moderator. Jadi, kita telah tengok ada dua gambaran model daripada YB Rafizi dan daripada saya. Kesimpulannya, kita boleh put aside kita punya politik, kita punya retorik ini, ekonomi negara, ekonomi keluarga, bagi saya, kemuncaknya ialah perlu ada nilai keberkatan. Perlu ada nilai keberkatan. Saya recap dalam saya punya model. Nilai keberkatan ini, ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Dan saya recap, model ekonomi saya ini ada bumbungnya, iaitu national stability, kestabilan nasional.
Itu bumbungnya. Dan ada 4 tiang yang saya telah kupas di awal-awal tadi, di tengah-tengah tadi, walaupun ada orang buat tak faham. Dan ada satu halaman di model ekonomi baru itu, iaitu keterjaminan makanan. Dan inilah tawaran saya, satu model baru, rumah baru untuk 30 juta rakyat Malaysia. Melangkah ke hadapan, kita perlu memilih. Kita perlu menjawab persoalan yang dijawab oleh bapa-bapa pengasas negara kita. Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Dr. Mahathir dahulu. Hari ini kita kena jawab. Kita nak negara kita ni federalism yang kuat ataupun state empowerment. Diulas tadi. Kita mahu memilih yang kedua. Nak pilih cabang depan kita ni. Nak pilih urbanization ataupun de-urbanization. Tun Dr. Mahathir urbanize, majukan bandar. Pindah bandar, semua kilang di bandar. Pak Lah de-urbanize, bangunkan wilayah-wilayah di luar-luar Kuala Lumpur dan juga Penang dan juga JB. Yang ketiga, persimpangan kita kena pilih nak teruskan dasar afirmatif ataupun meritokrasi diulas Wabi Rafizi. Yang keempat, kita kena pilih mazhab ekonomi kita ni. Kita nak kayakan reach the top ataupun reach the bottom. Kita kena pilih. Tahun 80-an, hujung 80-an itu ialah mazhabnya ialah kayakan yang atas. Kayakan yang atas itu supaya ada limpahan ekonomi ke bawah. Sekarang ini kita lebih kepada reach the bottom, shared economy, digital economy dan seumpamanya. Dan yang kelima, Malaysia sebagai sebuah negara yang sangat bergantung kepada dagangan luar. Di US bersin, kita dapat demam. Jadi global integration ataupun kita nak ambil sikap yang hostile dengan negara-negara luar ini, kita kena ambil keputusan memilih di antara US ataupun China, ataupun kita memilih pendekatan yang mesra kedua-duanya. Kita perlu memilih rakan dekat kita ASEAN ataupun OIC, atau kita pilih kedua-duanya. Tunku Abdul Rahman, Sekjen OIC yang pertama. Malaysia negara pertama yang pergi membuat hubungan diplomatik dengan China, Tun Abdul Razak. Dan ini adalah persimpangan-persimpangan ekonomi, persimpangan-persimpangan yang akan menentukan model baharu ekonomi Malaysia. Jadi inilah saya sebut di awal tadi, perlu matlamat. Sampai sekarang saya bagilah sampai waktu pengulungan Wabi Rafizi ini, apa matlamat beliau. Nak bawa ke mana ekonomi kita ni? 30 yang terbesar, within 10 years, nak double up your GDP ataupun guna SDG. Apakah indikatornya? Nak jadi yang terbesar. Saya tidak mahu yang menjadi yang terbesar. Kita mahu menjadi yang paling stabil. Ekonomi yang paling stabil. Politiknya stabil. Pemimpin tu kena stabil. Tunku Abdul Rahman, very noble statesman. Tun Abdul Razak, sangat jiwa besar. Our founding fathers, our prime minister. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan hebatnya Abah dan juga Pak Long. Hebatnya Abah dan juga Pak Long Mae kita ni. Mereka berjaya mengemudi keluar ekonomi negara daripada pandemik. Berdepan dengan krisis. PMX kita ini tak ada krisis. Tapi tak boleh nak bawa. Nak pergi mana ni? Nak ke mana? Tidak ada hala tuju. Tiada identiti. Dan tidak patriotik ekonomi madani ini. Jadi yang terakhir, saya ucap terima kasih atas ruang yang diberikan. Dan mari daripada bacok ni, memang Rafizi tak boleh dengar pantun, saya nak bagi pantun jugalah. Kalau memilih tempat mandi, yang pertama Teluk, kedua pantai.
kalau memilih pemimpin negeri, yang pertama elok, kedua pandai. Pantun anak muda. Roh, neh. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Terima kasih YB Shahid Sulaiman. Masa sudah tamat dan 6 minit penggulungan YB Rafizi. Silakan terus. Terima kasih. Perdebatan kita malam ini menunjukkan beberapa perkara. Pertama, bahawa masalah ekonomi negara ini sebenarnya jauh lebih rumit kerana ia telah lama berakar umbi sehingga masalah-masalah ini menjadi bersaling kait antara satu sama lain. Keduanya, masalah-masalah struktur ini memerlukan kaedah yang radikal dan berlainan dari apa yang pernah dibincangkan sebelum ini. Oleh itu, mereka yang diberi amanah mengemudi ekonomi mestilah meneroka penyelesaian yang di luar kotak, bukannya menggunakan pendekatan yang serupa seperti sebelum ini. Ketiga, masalah-masalah struktur yang rumit ini memerlukan masa untuk dirungkai dan tidak akan selesai dengan satu dasar atau satu pengumuman sahaja. Setiap dahan masalah-masalah itu mestilah ditangani dengan program-program yang khusus. Dan program-program ini perlu diharmonikan dan disatukan mengikut satu kerangka ekonomi yang jelas yang memandu program-program ini. Yang sebelah sana dia ulang masalah-masalah. Katanya dia kata, Syahir tadi kata kononnya ini problem statement tapi tidak ada penyelesaian. Dia terlupa sebenarnya penyelesaian itu telah pun sedang berjalan sekarang. Usaha-usaha kerajaan perpaduan setakat ini, saudara-saudari, telah menunjukkan hasil-hasil awal. Kita sudah mengatasi masalah kenaikan harga yang berterusan yang telah ditinggalkan oleh sahabat-sahabat saudara Syahir dari kabinet yang lepas. Inflasi bulanan telah turun dari bulan pertama kami mengambil alih dan kini berada pada paras yang paling rendah dalam 12 bulan. Hala 7 penggajian rakyat juga sudah ada. Dan rakyat akan mula merasai gaji yang lebih tinggi tahun depan apabila Saudara Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan kerajaan untuk menaikkan gaji rakyat dalam belanjawan yang akan diumumkan dan dibentangkan dalam bulan Oktober ini. Minat pelabur juga semakin pulih. Bukan sahaja pelabur-pelabur besar mengumumkan pelaburan jangka panjang mereka seperti yang kita duduk dengar ni, kemudian Sanusi tolong ambil kredit. Pelabur-pelabur dana pendek juga telah kembali ke bursa saham kita pada kadar yang lebih tinggi berbanding dengan negara-negara serantau ASEAN ini dalam tempoh 2 bulan yang lalu. Jadi, adakah ekonomi kita telah pulih? Sudah tentu tidak. Tetapi kita berada pada landasan yang baik. Jika kita kekal pada landasan ini, insya-Allah Malaysia dijangka akan menyertai kelab negara-negara berpendapatan tinggi ataupun yang sering disebut sebagai negara maju di antara tahun 2026 dan 2028. Saya tak berminat sangat dengan soal jawatan-jawatan ini, tapi saya teruja untuk menyelesaikan cabaran ekonomi yang kita ada. Jadi kalau saya nampak kasar dengan yang muda seperti saudara Syahir ataupun pimpinan muda dari pembangkang yang lain yang ambil tahu tentang ekonomi, itu sebenarnya kerana saya berharap mereka menjadi lebih baik dan lebih cerdik daripada senior-senior mereka yang ada sekarang. Saya berharap mereka tidak mempolitikkan amanah nasional untuk memperbaiki ekonomi negara ini demi hanya beberapa tontonan di TikTok saja. Saya berharap mereka bersikap jujur dengan rakyat bahawa amanah ini untuk menyelesaikan masalah ekonomi negara memerlukan ilmu ekonomi yang sepadan dengan cabaran ekonomi ini, memerlukan pengalaman mengendalikan ekonomi yang boleh membawa tawaduk kepada amanah yang akan dipikul, dan supaya orang seperti Syahir
takut kepada kesan bila kita sibuk bertiktok dan tidak kompeten dalam menjalankan tugas. Sebab itu, mengemudi ekonomi memerlukan ahli ekonomi yang betul-betul faham, bukannya mereka yang membaca sekerat-sekerat, apatah lagi baca copy-paste yang tadi tu, hanya untuk membuat kandungan di TikTok mengenai ekonomi. Jadi saya nak tutup begini, mungkin panas sedikit penyokong-penyokong nak dengar, tapi saya ada last word, jadi sila dengar. Saudara Syahir adalah generasi baru pimpinan PAS yang ada potensi untuk menjadi ahli politik yang boleh mengenengahkan isu ekonomi pada harapan saya secara lebih matang dan adil. Jadi saya berharap selepas perdebatan ini, beliau bersikap lebih adil di masa akan datang mengenai cabaran ekonomi negara, dan jika sikap tawaduk itu ada, insya-Allah jika satu hari nanti PAS diberi amanah menjaga ekonomi negara, saya berharap prestasi Malaysia nanti di bawah PAS adalah lebih baik dari apa yang kita lihat di Kelantan Terima hari kasih. ini. Baiklah, tamatlah sudah semuanya 4 pusingan. Tenang semuanya, anda boleh bersorak. Hujah telah dicanai dan juga dicadangkan. Kini tugas kita sebagai rakyat untuk meneliti dan mendengar. Tenang semuanya. Apa kata kita berikan tepukan kepada kedua-dua YB yang hadir ini? Dan harapnya ini adalah permulaan untuk budaya debat yang lebih baik di masa akan datang. Kita harapkan bermula budaya debat matang yang tidak melibatkan character assassination. Kerana itu yang Malaysia perlukan. Okey, baiklah. Saya kira cukup dahulu. Ini sahaja masa yang kita ada untuk debat model baru ekonomi Malaysia. Itu tajuknya hari ini. Semoga kita mendapat manfaatnya. Rakyat mendapat cadangan yang terbaik. Sekian saja, saya Zulfikri Yusof. Saya Munawar. Kita jumpa lagi. Salam.